Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bercerita tentang indices ataupun indeks dalam bahasa Melayunya lah. Jadi saya akan bagikan satu definisi tentang indeks ni. Apakah maksudnya indeks? Kalau kita ada contohnya A kuasa N, dia membawa maksud bahawa A darab A berulang-ulang kali darab A sebanyak N kali. Jadi kalau kita ada A kuasa 2, dia adalah sama dengan A darab A. 2 ni kan, 2A ni kan. Kalau A kuasa 3, dia akan jadi A darab A darab A. 3 kalilah. So macam itulah. Jadi sebagai contoh, kita boleh nyatakan bahawa nilai-nilai yang saya berikan ini dalam bentuk asas yang paling kecil. Terkecilnya, sebagai contoh nombor 16 ni. Nombor 16 ni dia ada asasnya adalah 4 kuasa 2 pun boleh juga. Tetapi kita tak nak ni sebab 4 ni juga adalah 2 kuasa 2. So dia adalah 2 darab 2 4 kali 2 8 kali 2 dapat 16 kan. So ini berapa ni? 1, 2, 3, 4. So 2 kuasa 4 adalah 16. Jadi kita dapatlah jawapan dia. B. 81 adalah sama dengan 3 darab 3, 27 darab 3, 81 sama dengan 3 kuasa 3. Okey, baik. Mari kita tengok contoh yang lain pula. C. 1/49. Macam mana kita nak buat ni? 1/7 darab 1/7 sama dengan 1/7 kuasa 2. Baik. Dalam indeks nanti kita akan belajar kalau pecahan di bawah ni kita boleh tukarkan untuk naik ke atas, tapi dengan syarat kita jadikan kuasa dia sebagai negatif. Kat bawah ni kuasa positif 2 kan. Jadi kita naik ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 2. So boleh juga. Okey, mari kita tengok contoh sekejap Okey, kalau kita tengok contoh ni, evaluate each of the following indices without using calculator. Dia kata without using calculator. Maka kita kena guna corak biasalah. Sebagai contoh A, 10 kuasa 2 adalah sama dengan 10 darab 10. So kita dapat 100. B, negatif 2 kuasa 4. So kita dapat negatif 2 darab negatif 2. Hubunganlah. Darab negatif 2 darab negatif 2. 4 kali kan. So kita dapat negatif kali negatif positif. Kali negatif negatif. Kali negatif lagi satu positif balik. So 2, 2, 2, 2 dapat 16. Positif sebab dia kuasa genap. Dia akan dapat positif lah. C, 4 kuasa 2 campur 3 kuasa 3 sama dengan 4 darab 4 campur 3 darab 3 darab 3. So dapat 16 campur 27. Dapatlah 23. 43. So yang terakhir D, 1 kuasa 5 campur negatif 5 kuasa 3. So dapat 1 campur negatif 125. Dapat jawapan negatif 124. Mudah sajalah. Baik, sekarang kita minta untuk contoh yang seterusnya. Evaluate each of the following indices by using calculator. So, kena guna calculator lah. Macam mana nak kira 10 negatif 4, 0.2 negatif kuasa 4, 64 kuasa setengah, 27 kuasa 2/3 darab 9 kuasa 4. So, kita tengok cara dia. Kalau kita tekan calculator, 10 kuasa, kalau kita kuasa 2 tu ada simbol X. Kejap ada simbol X2 macam itu kan. Kita boleh tekan terus yang atas calculator tu, senang lah. Tetapi kalau nak kuasa yang lebih pelik-pelik sikit, so kena tekan simbol kuasa yang macam gini tu. Itu maksudnya simbol kuasa lah. Okay. So 10 kuasa negatif 4 ni kena letak tanda negatif tu. Ada satu simbol negatif kat tepi calculator kamu.
Kemudian 4 tekan sama dengan. So dapatlah 0.0001 macam itulah lebih kurangnya 0.00001 lebih kurang tekan kalkulator lah. So kalau kita nak tekan yang seterusnya, kita boleh tengok contoh kat sini lah macam yang kamu perhatikan ni. So kita ada 0.2 kuasa 4 sama dengan dapat jawapannya, ataupun kita dapat tekan sama dengan lagi, kita dapat jawapan yang seterusnya. Begitulah contoh yang seterusnya, 64 kuasa 1/2. 1/2 1 A B per C ni. Kena tekan simbol A B per C ni. 2 dia akan, jadi sebenarnya akan jadi 1. Kalau dalam kalkulator dia akan tulis macam ni, 1 2. 1/2 lah tu sebenarnya. Dan kurungan jangan lupa, jangan silap dan sebagainya. So kita akan dapat jawapan 8. 27 kuasa negatif 2 per 3 darab 9 kuasa 4 sama dengan 729. Dapatlah. So kena praktis guna kalkulator lah, takut tersilap nanti pula. Okay. Baik, kita sambung kita punya law of indices, iaitu berkaitan dengan hukum indeks. So kita ada yang pertamanya, law of indices yang pertama. Kalau kita ada A kuasa M darab A kuasa N, dia adalah sama dengan A kuasa M tambah N. Maksudnya apa di sini? Saya berikan contoh. Sebagai contoh, kalau kita ada A kuasa 3 darab A kuasa 2, dia tak jadi A kuasa 6. Dia bukan 3 darab 2. So, dia adalah A kuasa 3 tambah 2. Sama dengan A kuasa 5. So, mudahlah tu contoh dia. Okey, peraturan yang kedua. Kalau kita ada A kuasa M bahagi A kuasa N, dia adalah sama dengan A kuasa M tolak N. Sebagai contoh, kalau kita ada A kuasa 7 bahagi A kuasa 3 lah contohnya. So, kita akan dapat A kuasa 7 tolak 3. So, dapat A kuasa 4. Mari kita tengok peraturan yang ketiga, iaitu A kuasa M kuasa lagi N. So, dia akan jadi A kuasa M darab N, iaitu A kuasa MN lah. Sebagai contoh, kalau kita ada A kuasa 3 kuasa 4. Contohnya kat sini lah. So, dia dah lah kuasa 3. Kurungan kuasa 4 lagi. So, dia akan dapat A kuasa 3 darab 4. Darab besar lah. Sama dengan A kuasa 12. Okey, mudah sajalah. D. A per B kuasa M. So, tengok dia bila dia ada kurungan kat sini, maknanya kedua-duanya adalah kena ada kuasa M. Dia ada sama dengan A kuasa M bahagi B kuasa M juga. Sebagai contoh, kita ada 5/7 contohnya kuasa 3. So, jangan pergi buat 5 kuasa 3/7. Ini salah. Yang betulnya adalah 5 kuasa 3 bahagi 7 kuasa 3. Kedua-duanya kena kuasa 3 kan lah. Okey. E. Apa-apa sahaja nombor A kuasa 0 atau 5 kuasa 0 atau WX kuasa 0. Sorry, 0 Apa-apa saja nombor yang kuasa 0, dia akan membawa nilai 1. Sebagai contoh, kenapa kita nak katakan bila dia kuasa 0 1 kan? Mari kita tengok. Sebagai contoh, kalau kita ada A kuasa 5 bahagi A kuasa 5. Contohnya lah.
Kenapa ini akan dapat kosong? Dia akan jadi, tengok peraturan yang kita tengok kat atas ni lah. Yang B ni. Yang B ni, kat atas ni. So, kita akan dapat A kuasa 5 tolak 5. So, kita akan dapat A kuasa kosong. Pergi pada soalan asal, apa-apa nombor bahagi ni, kita boleh pecahkan dia. So, kita mudahkan dia. So, dia dapat 1. So, A kuasa kosong adalah 1. So, senang ingatlah, apa-apa nombor saja bila dia kuasa kosong, dia adalah 1. Mari kita tengok F pula. Indeks negatif. Sebagai contoh, kalau ada A kuasa negatif M, dia adalah sama dengan 1 per A kuasa M. Sekali lagi kita tengok contoh. A kuasa 5 bahagi A kuasa 7. So, apa yang patutnya kita dapat? Kita dapat macam ni. A darab A darab A. Ya, 4, 5 kan? Bahagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita boleh potong. So, tinggal 1 per A kuasa 2. Baik. Tak ada pun negatif, cik. Okey, mari saya terangkan. A kuasa 5 bahagi A kuasa 7 juga boleh ditulis sebagai A kuasa 5 tolak 7. So, sama dengan A kuasa negatif 2. So, tengok A kuasa negatif 2 ni sama dengan 1 per A kuasa 2. Jadi, hukumnya mengatakan bahawa apa-apa nombor saja, sebagai contoh, A kuasa negatif 3, dia adalah sama dengan 1 per A kuasa 3. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ada 1 per 5 kuasa 7, dia adalah sama dengan 5 kuasa negatif 7. Kalau kita naikkan ke atas, dia akan jadi kuasa dia negatif. Kalau kita jadikan ke bawah, dia punya itulah. Okey, so yang terakhir saya rasanya, iaitu tentang pecahan. Kalau kita ada A kuasa 1 per N, dia akan membawa maksud sebagai punca kuasa N bagi A. Sebagai contoh, kita ada A kuasa 1 per 2, dia adalah sama dengan punca kuasa 2 A. Punca kuasa 2 kadang-kadang kita tak tulis kat depan ni. Jadi kalau kita contoh 5 kuasa 1 per 3 kan. So, kita akan dapat punca kuasa 3 bagi 5. Okey. So, baik. Kalau kita ada macam ini, macam mana pula? Contohnya 3 kuasa 2 per 5. Wah, macam mana nak buat? So, yang bawah ni akan jadi punca kuasa 5 lah. 3 tetap 3. Tetapi kena ingat, kuasa 2 kena ada dekat bawah ni. So, macam itulah keadaannya. Agak mudah lah untuk indeks punya soalan ni. Okey. So, itu sajalah untuk hukum indeks dan sebagainya. Jadi, kita ada sikit masa lagi. Nanti kita akan tunjukkan contohnya. So, kalau kita tengok contoh 64 kuasa 2 per 3, kita boleh tukarkan 64 ni kepada 4 kuasa 3. Kemudian jadikan dia kuasa 2 per 3. Jadi, kita dapat, sebenarnya dia dapat punca kuasa 3, 4 kuasa 3, kuasa 2 kan. Kuasa 3 dengan punca kuasa 3 boleh habis. So, tinggallah 4 kuasa 2, dapat 16. So, 27 per 8 kuasa 1, negatif 1 per 3. Kita boleh dapat pecahkan 27 ni dengan 8 ni kepada kuasa 3. 3 kuasa 3 dan sebagainya. So, patutnya dia akan jadi 3 per 2 kuasa 3 kuasa negatif 1 per 3. So, potong 2 ni, kita akan dapat 3 per 2 kuasa negatif 1. Sama dengan 1 per 3 per 2 kuasa 1 lah. Iaitu 2 per 3. Mudah sajalah. Kita dapat. Okey, 0.4 kuasa negatif 3 per 2 pun sama juga dengan ni. Okey, jadi boleh semak kita punya latihan ni dalam kamu punya nota.
All the best semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.